Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pengakuan KJ berkait dengan Muhyiddin sesuatu yang paling wajar sekali. Khairi Jamaluddin kata Muhyiddin wajar mohon sembah maaf pada Al-Sultan. Tapi sia-sia sajalah KJ, nak cakap macam mana pun dia tetap pertahankan diri. Sudah banyak orang yang menasihati beliau, sudah banyak yang menyarankan supaya Muhyiddin tampil mengakui kesilapan dan memohon ampun daripada Istana Pahang. Bukan sekadar Sultan Pahang, tetapi terhadap keluarga Istana Pahang, termasuklah isteri dan anak Sultan Pahang, putra dan putri yang ada di Pahang. Ini kerana ia telah pun mengguris seluruh isi Istana Pahang, bahkan secara keseluruhannya rakyat Pahang yang kini sedang marah kerana raja mereka diperlekehkan. Ini melibatkan maruah dan juga maruah Sultan Pahang dan juga rakyat di Pahang menurut speaker Dewan di Pahang, Adun Pahang. Saudara-saudara sekalian, apabila Muhyiddin diarah ataupun digesa untuk memohon sembah maaf pada Al-Sultan, maka sebenarnya untuk KJ itu semua sia-sia. Muhyiddin sudah katakan dia tidak bersalah dan dia akan pertahankan diri dia terus. Dan ya, bagus jugalah kan kita nak tahu berapa yang benar, siapa yang apa yang dikatakan oleh Muhyiddin itu benarkah tidak, terutamanya 115 SD itu. Siapa yang telah dicuri, dibeli daripada UMNO itu. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin menyentuh isu ucapan pengurus CPN Muhyiddin Yassin yang didakwa mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Dalam hal inilah lebih dan sangat sesuai sekiranya sembah maaf dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya faham apa dia cakap itu. Saya ada jumlah tapi entah atas sebab apa dia tak diminta untuk membentuk kerajaan. Tetapi cara dia sampaikan itu bagi saya melihat kepada video tersebut seolah-olah dia mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan dalam hal itu kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri. Itu kuasa mutlak dalam perlembagaan. Jadi kamu tak boleh menyoal kenapa, bagaimana dan sebagainya. Katanya ketika podcast Keluar Sekejap bersama seorang lagi bekas ahli UMNO, Sahrir Hamdan. Khairi juga berkata, Muhyiddin tidak wajar menyentuh perkara itu dengan mengambil kira prinsip raja berperlembagaan. Dia ungkit benda yang memang kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Move on lah, kata KJ. Saya setuju dengan apa yang KJ cakap ini. Common lah Muhyiddin, move on lah. Takkanlah masih lagi berdiri di tempat yang sama. Kalau sudah tidak dilantik, apa boleh buat? Itu qada dan kadar. Dan yang lebih pasti lagi, bukan rezeki anda. Apa boleh buatlah, kata KJ, benda dah jadi. 2 tahun lepas punya cerita, awak tidak dapat jadi Perdana Menteri. Kenapa nak kena jadikan sebagai bahan ceramah lagi? Kenapa nak jadikan bahan politik lagi, katanya lagi. Muhyiddin dijadual memberikan keterangan kepada polis di pejabat di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Mida Kuala Lumpur pada 11 pagi hari ini. Siasatan itu dibuat susulan 30 laporan polis termasuk oleh Istana Pahang terhadapnya kerana didakwa mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melantik Perdana Menteri. Muhyiddin dilaporkan menyebut bahawa Agong tidak mengundangnya mengangkat sumpah Perdana Menteri walaupun mempunyai sokongan cukup ahli anggota parlimen. Kenyataan itu turut membuatkan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah murka atas tindakan memperlekeh tugas Al-Sultan Abdullah ketika menjadi Agong. Muhyiddin bagaimanapun menegaskan kenyataannya di negeri Kelantan itu bukan bertujuan menghina institusi raja, tetapi hanya menyatakan fakta. Tapi nak tanya, fakta yang lain kenapa tidak diberitahu? Fakta-fakta yang penting kenapa tak diberitahu? Pepel Maus kata, Tan Sri Muhyiddin Yassin memang kaki auta, bukan fakta. Eloklah bersatu buang presidennya ini kerana tak boleh bawa apa-apa kemenangan dan perubahan, kata Pepel Maus. Apa pula pendapat anda semua? Patutkah Muhyiddin ini dipecat saja daripada Parti Bersatu dan digantikan oleh orang lain kerana tidak mampu bawa apa-apa kemenangan atau perubahan? Terjumpa lagi.
Bye-bye. Sekali lagi, kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Wan Faisal. Kalau kemarin dia dengan beraninya buat laporan polis tentang ucapan Muhyiddin dan menyasarkan suara ataupun lidah rasmi keadilan, iaitu Suara Keadilan, kononnya yang bertanggungjawab memanipulasi ucapan Muhyiddin, dan beliau kata telah disunting video Muhyiddin berucap. Hari ini dia tampil lagi, tapi kali ini paling mengejutkan satu Malaysia. Pengakuan daripada Ahmad Faisal ini bukan menambahkan kejernian kepada isu ucapan Muhyiddin yang didakwa menghina dan memperlekeh Sultan Pahang, tetapi ianya makin mengeruhkan lagi keadaan. Ada yang bertanya, dia ini tidak belajarkah dari kesilapan apabila sudah digantung selama 6 bulan di Parlimen? Ini kerana kali ini dia mengaku pula. Dia kata, saya saksi hidup Muhyiddin serah 115 SD ke Istana Negara Ahmad Faisal. Apabila dia bercakap seperti ini, ianya juga turut melibatkan Agong. Adakah dia sedang berkata sesuatu yang kita tidak tahu? Adakah Wan Faisal sedang berkata bahawa memang surat itu telah diterima oleh Istana Negara dan ada 115, tapi Ahmad Faisal sepatutnya tahu, mereka waktu itu jadi kerajaan sebelum inilah yang meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Dan salah satu daripada peraturan itu, kalau tak silap saya, ialah SD sudah tidak boleh pakai lagi. SD tak boleh pakai lagi. Semua boleh menyokong tetapi secara en blok. Mesti secara en blok baru boleh menyatakan sokongan kepada mana-mana pemimpin untuk jadi Perdana Menteri atau kerajaan. Secara sendirian atau solo dengan menggunakan SD, semua tak boleh pakai lagi. Yang itu yang Ahmad Wan Faisal tidak pernah cakap. Patutnya dia cakap itu kepada laun. Buat apa? Kamu ada 1000 SD pun kalau tak boleh pakai, tak diguna pakai, tidak dipakai lagi di dalam undang-undang perlembagaan. Buat macam mana sekalipun kamu bawa 1000 SD kah, 5000 SD kah, tak boleh pakai. Benda tu sudah masuk termaktub dalam Akta Lompat Parti. SD tak boleh pakai. Perlu en blok baru boleh. Bermaksud, mereka ni dah mencuri ahli parlimen daripada UMNO. Selain daripada itu, nak tanya jugalah kalau betul lah Wan Faisal ini, Ahmad Faisal ini mengetahui saksi hidup 115 SD yang diserahkan itu, kita cabar dia. Beritahu kepada kami semua, kata netizen. Beritahu kepada semua orang yang mengikuti isu ini, siapa ahli parlimen daripada UMNO yang menjadi pengkhianat itu, yang menyokong bukan secara en blok. Kalau betul dia berani, sila nyatakan. Dan netizen kata, dengan pengakuan Wan Faisal ini, Ahmad Faisal ini, ia semakin ketara dan semakin makin ketahuan bahawa ada sesuatu yang muskil di dalam isu ini. Dan lebih menarik lagi, kini silap-silap hari bulan beliau pula akan dilaporkan kepada polis kerana menyatakan sesuatu yang mengelirukan. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal dan Ahli Parlimen Merbuk, Muhammad Nazri Abdul Hassan mendakwa, mereka menjadi saksi hidup mengetahui sebanyak 115 surat akhwan bersumpah SD diserahkan kepada Istana Negara pada 20 November tahun 2022. Tapi itulah, mereka kata faktanya itu, kenapa tak dipanggil angkat sumpah? Macamlah dorang tidak tahu, SD tak boleh pakai, SD tak boleh pakai. Itu yang paling penting. Kenapa tak gunakan itu? Wan Ahmad berkata beliau dan Muhammad Nazri juga mengesahkan kewujudan semua SD itu kerana mereka berdua antara ahli Parlimen Perikatan Nasional yang telah menandatangani dokumen tersebut. Tidak semestinya kamu tanda tangan itu, kamu tahu siapa semuanya. Tapi itulah, kalau mereka tahu siapa 115 itu, come on lah, bagi tahulah siapa orang-orangnya. Terutama daripada UMNO yang kamu berjaya curi itu. Itu paling penting. Kalau sekadar tanda tangan, memanglah tanda tangan. Tapi, siapa orang yang dicuri itu? Kami berdua antara orang yang tanda tangan, katanya. Saya telah menyaksikan kewujudan 115 SD itu, dan ia telah diserahkan kepada Kolonel Bersara Datuk Nazmi Muhammad Alim bekas Setiausaha Sulit Kanan, kepada Seri Paduka Baginda Al Sultan Abdullah, katanya lagi.
Proses yang Tan Sri jelaskan dalam ceramah di Nenggiri itu memang berlaku, malah ada cop terima dan dihantar sebelum waktu tarik tutup dan ditetapkan oleh Istana Negara, katanya. Sebelum ini tular di media sosial mengenai ucapan Muhyiddin yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang menariknya isu hari ini ialah apabila Muhyiddin Yassin kini dalam keadaan paling kritikal. 17 adun pembangkang yang berada di Pahang kini mengikrar taat setia kepada Sultan, letak keyakinan sepenuhnya kepada polis untuk menyiasat Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, ini petanda bahawa adun di Pahang pun tidak bersetuju ataupun mungkin menyokong kerajaan Pahang melalui Istana Pahang untuk menyiasat Muhyiddin melalui laporan polis. Maknanya, mereka juga tidak menyebelahi Muhyiddin. Mereka sebenarnya seakan-akan menyebelahi kepimpinan ataupun Istana Pahang. Ini apabila 17 adun pembangkang tersebut telah pun mengisytiharkan ikrar setia kepada Sultan. Yang inilah yang kita suka. Seperti inilah yang sepatutnya berlaku, bukan seperti yang telah diucapkan oleh Muhyiddin. Perikatan Nasional PN Blok Pembangkang yang menyandang 17 daripada 47 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Dun Pahang hari ini mengikrarkan taat setia kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ikrar berkenaan juga kepada Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria dan Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dizahirkan melalui satu kenyataan yang dikeluarkan Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuanman. Dalam kenyataan itu, Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS memaklumkan adun PN Pahang menyokong titah Tengku Mahkota yang mahu siasatan dijalankan berhubung ucapan pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada pihak polis bagi menjalankan tugas dan semua pihak tidak perlu menimbulkan polemik serta hendaklah akur terhadap titah Tuanku, katanya yang juga adun cekal. Kenyataan Tuan Ibrahim itu menyusul sehari selepas Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin meminta semua adun negeri itu menyatakan pendirian berhubung kenyataan Muhyiddin kerana Sultan Pahang adalah sebahagian daripada Dewan Perundangan Negeri. Selain itu, tegas Muhammad Syakar, isu itu juga membabitkan air muka dan maruah rakyat Pahang yang sentiasa menjunjung titah Baginda Sultan yang menjadi payung negeri. Dewan Undangan Negeri Pahang mengandungi 47 kerusi termasuk 5 adun lantikan. Daripada 17 adun pembangkang, PAS menyandang 15 kerusi dan 2 lagi diwakili Bersatu. Baki 20 kerusi lagi termasuk 3 adun lantikan disandang Barisan Nasional dan 10 yang lain termasuk adun lantikan diwakili Pakatan Harapan PH. Sabtu lalu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya terhadap Muhyiddin yang didakwa secara sengaja mencetuskan suasana tidak harmoni dan menyentuh isu tigar dengan dalam kempen politik di Nenggiri. Naib Presiden UMNO itu dilaporkan berkata beliau kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin ketika berkempen pada PRK Dun Nenggiri yang secara biadab menyentuh kewibawaan Sultan Pahang ketika baginda berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dari semalam, orang mula berteriak dan menjerit melalui tulisan di media sosial memohon supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin ditarik balik. Mula-mula semalam hanya netizen yang berang, marah dengan tindakan Muhyiddin Yassin yang seakan-akan memperlekeh dan menghina
tindakan Ketua Duli Yang Maha Mulia, mantan yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mereka, netizen, marah dengan tindakan Muhyiddin mengulas ataupun mengungkit semula pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kelihatan di sana seakan-akan Muhyiddin tak puas hati dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri. Akhirnya, apabila netizen selesai memberikan cadangan supaya gelaran Tan Sri untuk Muhyiddin ditarik balik, kini akhirnya benar-benar apa yang disangka hampir terjadi. Apabila Timbalan Speaker Pahang menyatakan tarik balik Tan Sri Muhyiddin. Kamu tahu tidak, Timbalan Speaker ini bukan kecil kuasanya. Kuasanya sangat besar. Kuasanya itu sangat-sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar dalam kerajaan negeri Pahang. Jadi kalau Timbalan Speaker Pahang pun sudah memberikan nasihat supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin itu ditarik balik, agak-agaknya apa akan jadi? Timbalan Speaker Pahang Lee Chin Chen menggesa agar gelaran Tan Sri yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Adakah anda setuju dengan gesaan Timbalan Speaker Pahang ini, yaitu gelaran Tan Sri yang telah diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik? Ada ramai netizen yang sangat setuju. Menurut Lee, ini kerana kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN yang didakwa memperlekeh peranan Sultan Pahang sebagai yang di-Pertuan Agong sebelum ini dalam pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 telah pun mengelirukan rakyat. Kenyataan terbaru beliau iaitu Muhyiddin yang mendakwa bahawa kenyataan beliau di ceramah PRK Nenggiri tersebut adalah berdasarkan fakta dan beliau tidak bersalah dalam menuduh Agong tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri, walaupun kononnya mempunyai majoriti yang mencukupi. Adalah satu lagi kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengelirukan orang ramai. Kenyataan Muhyiddin bukan sahaja mencabar keputusan Agong, tetapi juga cuba menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Gelaran Tan Sri adalah satu penghormatan yang tinggi dan ia hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar menjunjung nilai-nilai yang murni dan menghormati asas-asas kenegaraan kita, kata Lee. Semasa berucap dalam ceramah PRK Nenggiri, Muhyiddin mempertikaikan alasan dia tidak dijemput oleh Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, meski menurutnya dia mempunyai sokongan yang cukup. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, menggesa polis untuk bertindak tegas terhadap Presiden Bersatu itu. Mengulas lanjut, Lee berkata sebagai pemimpin yang pernah memegang jawatan kanan kerajaan, Muhyiddin harus menunjukkan contoh dan menghormati prinsip perlembagaan. Malangnya, beliau memilih untuk menyebarkan maklumat yang salah dan mengelirukan, sekaligus membuktikan bahawa beliau tidak layak memegang gelaran tertinggi negara. Tindakan Muhyiddin ini bukan sahaja mencemar institusi diraja, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi berperlembagaan yang kita amalkan, katanya. Oleh itu, saya menggesa agar gelaran Tan Sri beliau ditarik balik sebagai satu tindakan tegas untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan negara kita, kata Lee. Muhyiddin dikurniakan gelaran Tan Sri pada tahun 1988 oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu, yaitu almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar Sultan Ismail. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Red Parrot kata, please lakukan dengan segera, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.